Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Syakila binti Wan Syukri. Hari ini saya akan berkongsi mengenai peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita pergi kepada pengenalan. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang digunakan di Malaysia pada hari ini. Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi bagi Persekutuan Era Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Bahasa Melayu ini telah lama wujud sejak berabad-abad dahulu. Bahkan, bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang tertua antara bahasa-bahasa lain. Bahasa Melayu mempunyai banyak keunikannya. Namun, masih ramai masyarakat di negara kita yang tidak menghargai bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka beranggapan bahawa bertutur dalam bahasa Melayu sangat kuno. Mereka lebih suka menggunakan bahasa asing yang dianggap moden dan bergaya. Oleh sebab itu, ramai yang tidak memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, dengan adanya teknologi seperti media massa, menyebabkan wujudnya pengaruh penggunaan bahasa rojak yang tinggi dalam kalangan masyarakat di negara kita. Ini adalah tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu yang menjadi pilihan saya. Yang pertama, Usman Awang, dan yang kedua, Dr. Abdullah Hassan. Latar belakang Usman Awang. Usman Awang merupakan seorang sastrawan negara yang terkenal. Beliau dilahirkan di Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sendili, Kota Tinggi, Johor pada 12 Julai 1929. Beliau telah meninggal dunia pada usianya mencecah 72 tahun di Kuala Lumpur setelah lama menghidap penyakit jantung. Sebagai anak nelayan, dia membesar menjadi seorang yang kuat dan lembut seperti puisi yang dipuji. Kesusahan hidupnya memberi banyak pengajaran dan ilham, menguatkan azam untuk mengubah hidupnya. Usman Awang menerima pendidikan hingga darjah 6 di Sekolah Melayu di Kuala Sendili, Mersing dan Bandar Maharani. Semasa pemerintahan Jepun, beliau menjadi buruh paksa di Singapura selama 6 bulan. Kemudian, pulang ke Segamat dan bekerja sebagai pembantu pejabat. Beliau menyertai pasukan polis Jepun, tetapi latihan terhenti selepas Jepun kalah. Usman kemudian berkhidmat dalam polis British sebelum memulakan kerjaya penulis di beberapa penerbitan. Karya-karyanya seperti Gadis di Kuburan dan Tulang-tulang Berserakan terkenal dengan ilham bernas dan makna tersirat, serta mengekalkan semangat pantun dalam sajak-sajaknya. Yang seterusnya ialah peranan Usman Awang dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, sumbangan sastera. Usman Awang mengukuhkan nama dalam dunia persuratan Melayu moden melalui sajak-sajaknya yang segar dan berakar dalam budi Melayu. Karya-karyanya seperti Pak Utih, Ke Makam Bonda dan Gadis di Kuburan bukan sahaja disukai masyarakat, tapi juga popular di kalangan pelajar untuk mendeklamasi dalam upacara. Beliau mampu menyampaikan mesej mendalam tentang kehidupan, cinta dan kemanusiaan, menarik perhatian pembaca pelbagai lapisan masyarakat. Peranannya yang kedua ialah penggunaan bahasa yang indah. Usman Awang sebagai penyair Melayu berhasil mengekalkan semangat pantun dalam sajaknya dengan menggunakan kata-kata sederhana. Beliau menciptakan keindahan yang mendalam tanpa mengorbankan makna. Ketokohan beliau terpancar melalui sikap lemah lembut dan kepeduliannya terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Beliau pandai mengolah bahasa dengan indah dan berkesan, menjadikan puisi dan sajaknya mudah dihayati. Beliau mengekalkan elemen tradisional seperti pantun dan rima, tetapi juga berinovasi dengan gaya penulisan yang segar dan relevan. Yang seterusnya, pemikiran Usman Awang dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai identiti bangsa. Usman Awang berpendapat bahawa bahasa Melayu merupakan simbol dan identiti bangsa. Dalam karya-karyanya, beliau banyak menekankan supaya masyarakat memartabatkan bahasa ibunda mereka serta
menjadikan perkara tersebut sebagai alat untuk menyampaikan ilmu, seni dan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Yang kedua, keharmonian sosial. Usman Awang sentiasa menekankan tentang kepentingan keharmonian sosial dalam karyanya. Beliau sentiasa menyeru masyarakat supaya memupuk perpaduan. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu bukan sahaja digunakan untuk berkomunikasi, malah bahasa Melayu dapat membentuk masyarakat yang lebih baik, adil dan sentiasa bersatu padu, terutamanya ketika negara berdepan dengan pengaruh luar atau perubahan zaman. Kita beralih kepada latar belakang Dr. Abdullah Hassan. Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan lahir pada 20 Mac 1942 di Teluk Ansu, Perak. Beliau menerima ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu di Universiti Malaya. Seterusnya, beliau menyambung PhD dalam bidang linguistik di University of Edinburgh, Scotland. Abdullah Hassan merupakan seorang ahli bahasa yang sangat terkenal di Malaysia. Beliau pernah berkhidmat di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuala Lumpur, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malin dan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Beliau adalah ahli seumur hidup dalam Persatuan Perterjemahan Bahasa Melayu iaitu PPM dan Persatuan Linguistik Malaysia PLM. Beliau telah menghasilkan beberapa karya, antaranya Pola-Pola Kebudayaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Rencana Linguistik, Dewan Bahasa dan Pustaka, serta banyak lagi. Antara peranan Abdullah Hassan dalam memartabatkan bahasa Melayu yang pertama, meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam bidang akademik. Dr. Abdullah Hassan merupakan ahli akademik. Beliau sentiasa berusaha memartabatkan bahasa Melayu dalam dunia pendidikan. Beliau sangat mahir dan bergiat aktif dalam penyelidikan bahasa Melayu dalam konteks akademik dan linguistik yang mendalam. Melalui hasil penyelidikannya, pembelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah dan universiti semakin berkualiti. Selain itu, beliau juga yakin bahawa bahasa Melayu boleh digunakan dalam kajian ilmiah dan pengajian tinggi. Oleh itu, beliau sangat menekankan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam penulisan ilmiah dan penyampaian idea dalam bidang akademik. Peranan Dr. Abdullah Hassan yang kedua ialah beliau berperanan dalam penyelidikan dan penerbitan. Dr. Abdullah Hassan telah banyak menghasilkan penyelidikan dan penerbitan mengenai bahasa yang memberi impak besar kepada perkembangan linguistik di Malaysia. Beliau telah banyak menerbitkan buku, artikel dan jurnal yang menjadi rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Beliau turut menyumbang dalam penerbitan kamus dan buku rujukan lain yang penting bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan keberkesanan komunikasi. Buku-buku beliau sering digunakan oleh pengkaji bahasa dan pelajar untuk memperkayakan pemahaman mengenai bahasa Melayu. Seterusnya, pemikiran Dr. Abdullah Hassan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, menghargai kekayaan budaya dan tradisi bahasa Melayu. Dr. Abdullah Hassan sentiasa menekankan supaya memartabatkan bahasa Melayu. Menurut beliau, kita perlu memelihara kekayaan budaya dan tradisi bahasa ini. Dalam pemikirannya, kekayaan sastera, pantun, syair serta saja adalah antara aspek yang perlu dijaga dan dipelihara sebagai warisan budaya. Beliau percaya bahawa sastera dan bahasa adalah dua elemen yang tidak terpisah dan saling mengukuhkan kedudukan bangsa. Kedua, pentingnya peristilahan dalam bahasa Melayu. Dr. Abdullah Hassan menekankan supaya membangunkan istilah dalam bahasa Melayu. Hal ini supaya bahasa Melayu tidak ketinggalan zaman dalam perkembangan ilmu dan teknologinya. Beliau berusaha memastikan bahasa Melayu tidak hanya digunakan dalam percakapan harian, tetapi juga dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Kejayaan terbesar beliau ialah beliau telah berusaha mencipta istilah-istilah teknikal dalam bahasa Melayu bagi menggantikan istilah-istilah asing yang lebih dominan seperti dalam bidang sains, matematik dan teknologi.
Seterusnya, persamaan antara Usman Awang dan Dr. Abdullah Hassan dari segi peranan. Yang pertama, memartabatkan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini memainkan peranan dan tidak melepaskan tangan dalam memartabatkan bahasa Melayu dengan cara mereka tersendiri. Yang kedua, menyumbang kepada pendidikan. Kedua-dua tokoh ini menyumbang karya-karya mereka dalam pendidikan, di mana Usman Awang memberi sumbangan dalam pendidikan melalui karya-karya sastranya yang menjadi bahan bacaan di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan. Manakala Dr. Abdullah Hassan pula menyumbang dalam pendidikan melalui kajian dan penulisan ilmiahnya dalam linguistik yang membantu memperkasakan pengajaran bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi dan dalam pendidikan umum. Persamaan antara Usman Awang dan Dr. Abdullah Hassan dari segi pemikiran. Bahasa Melayu sebagai identiti bangsa. Usman Awang dan Dr. Abdullah Hassan percaya bahawa bahasa Melayu adalah pengikat budaya bagi masyarakat Melayu. Keduanya menekankan bahawa bahasa adalah simbol jati diri yang perlu dipelihara. Yang kedua, pentingnya pendidikan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini bersependapat bahawa pendidikan adalah saluran utama dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Usman Awang sebagai penyair sering mengaitkan puisi dan sastra dengan pendidikan moral dan kemanusiaan. Sementara Dr. Abdullah Hassan berfokus pada penerapan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang akademik. Perbezaan antara Usman Awang dan Dr. Abdullah Hassan dari segi peranan. Yang pertama, bidang kepakaran dan pendekatan. Usman Awang sebagai penyair memartabatkan bahasa Melayu melalui seni sastra iaitu menulis sajak, puisi dan drama yang mengandungi mesej sosial dan budaya. Manakala Dr. Abdullah Hassan seorang pakar linguistik memperkokohkan dan memodenkan struktur bahasa Melayu dalam bidang ilmiah, teknikal dan perundangan. Yang kedua, peranan dalam masyarakat. Usman Awang berperanan membangkitkan semangat patriotisme dan kebudayaan melalui karya sastranya. Beliau menjadi inspirasi kepada masyarakat untuk terus menghargai dan memartabatkan bahasa dan budaya Melayu. Seterusnya, Dr. Abdullah Hassan memberi sumbangan dalam penyelidikan dan mendokumentasikan bahasa Melayu. Beliau memastikan bahasa ini tidak ketinggalan zaman dan tetap relevan. Yang seterusnya adalah perbezaan antara Usman Awang dan Dr. Abdullah Hassan dari segi pemikiran. Pendekatan dalam penggunaan bahasa. Usman Awang lebih menekankan peranan sastra dan seni dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebagai seorang penyair, beliau percaya bahawa puisi dan sastra adalah cara yang kuat untuk membangkitkan semangat kebangsaan terhadap bahasa. Beliau menggunakan bahasa yang indah dan bermakna dalam karya-karya sastranya untuk menyentuh emosi dan menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dr. Abdullah Hassan sebaliknya lebih fokus kepada kajian linguistik dan peristilahan bahasa Melayu. Beliau berpendapat bahawa untuk memartabatkan bahasa, struktur dan istilah teknikal bahasa Melayu perlu diperkemaskan agar dapat digunakan dengan lebih luas dalam bidang ilmu dan teknologi. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Usman Awang dan Dr. Abdullah Hassan memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Usman Awang menumpukan pada sastra dan puisi untuk mengangkat nilai budaya dan kemanusiaan, manakala Dr. Abdullah Hassan lebih fokus pada pembangunan linguistik dan bahasa dalam pendidikan. Kedua-duanya memberi sumbangan besar dalam memastikan bahasa Melayu kekal relevan dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang sastra dan ilmu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.